Actually Hanan pun tak tahu benda ni. We are heading to Bangi. Seorang follower dia kena, rumah tu kena kacau. Hari ni Hanan akan jadi bomoh guys. Tak adalah. Kalau korang tahu lah Hanan ni kan, dia macam ada angker-angker mistik-mistik sikit. Semua orang buat, dia orang semua tahu. I just have to say this, walaupun aku dah kahwin, tapi macam aku tak nak endorse marriage, that because I believe everyone has their own timeline. That's a very personal choice. I'm not encouraging, because selalu aku perasan orang dah kahwin suka galakkan orang kahwin. Ni kat puncak jalil kan. Why? Kenapa? Dan kenapa kau ambil jalan yang jauh? Itulah. Tapi korang tak tu. Selalu sangat, kerap sangat kalau ustaz nak datang, tak jadi datang macam tu. So ini adalah Mira. Mira kita akhirnya jumpa. Waalaikumsalam. So Mira akan bawa kita ke rumah dia. Ada atas katil, lembaga warna merah gemuk. Dekat ujung katil macam ni lah. Aku nampak terus aku, woi, dia menyiringai je. Macam tu kan, menyiringai. Sekarang ni kita nak keluar dengan isteri orang hari ni. Sounds so dodgy. Hello, Waalaikumsalam. Inilah isteri orang yang dimasukkan Untuk TikTok. Ada TikTok. Kenapa? Okay, I got a job from TikTok, tapi I tak ada TikTok. That is the reason why. Sebab orang duk letak Uncle Sister kat TikTok. Dia tak ada kena-kena dengan Uncle Sister. Kontak kerja lah. Actually, if you play TikTok, tiba cakap pasal TikTok kan, you akan train yourself to be a video content creator. Tahu sebenarnya you need to, jangan buat macam tu. TikTok horizontal macam ni menegak. Tengok nampak kan, aku tak tahu. Korang follow tau TikTok aku. Bagi aku link. Aku letak kat description bawah. Hanan dak TikTok. Lepas ni kau akan nampak Hanan twerking ya. So, hari ni actually Hanan pun tak tahu benda ni. We are heading to Bangi. Seorang follower dia kena, rumah tu kena kacau. Hari ni Hanan akan jadi bomoh guys. Tak adalah. Hiz akan suruh Hanan baca dulu, because Hiz pun tak baca, because I want the same reaction. Salam Hiz, saya Amira, 25 tahun. Dulu saya boleh nampak hantu, sekarang tak boleh nampak sebab dah berubah. Dari umur 10 tahun aunty dah mengandung. Oh my god, adakah bermaksud you kena bersalin dulu? Lah tiba. Saya nampak ni sebab family saya ada saka. Belah mak saya boleh berubat, tapi katanya bunian Islam. Belah abah saka harimau. Saya tak tahu kenapa dua-dua belah ni nak dekat saya. Kami berubat macam-macam tempat, including yang ajar bukan-bukan. Bila boleh nampak diorang menurun ilmu kat saya. Dan lately saya asyik kena serang dengan jin. Malam hari tu saya tidur, tengah tidur tiba-tiba ada jin warna merah gemuk atas katil. Saya seorang. Lampu Hellboy ke? Hellboy ke lah. Lampu buka, saya terjaga, saya segah hantu tu. Woi. Lepas tu dia beraninya. Dia segah hantu tu. Lepas tu dia menyeringai. Saya baca ayat kursi, lepas tu dia hilang. Saya sebenarnya berminat nak share cerita saya kat Hanan. Saya tahu mesti dia faham, tapi boleh tak saya nak borak-borak dengan Hanan dulu? Sebenarnya kan saya ada rasa something dalam bilik rumah saya ni. Saya tanya Ustaz. Ustaz tak boleh nampak hantu. Dia kata tak ada apa dengan rumah. Macam mana nak cakap Okay, so ada seorang kawan kita orang, office floor kita dah ramai kena kacau. Boleh tak you tolong tengok? You datang tolong tengok. Aku macam maksudnya gangguan dekat tingkat dekat floor tu, dia bukan saja baru tau. Dia sebenarnya dah lama. Kawan kita ni kata lately ni ramai kena kacau. You all mungkin kenal Hiz dengan Hanan melalui Tinker Studios. Floor tu. Actually aku pun dengar juga somebody complain to me, dia nampak kakak. Okay lah, for the sake of content kita boleh pergi, tapi just nak korang tahu, saya tak berapa prefer orang panggil untuk tengok hantu kat rumah lah. Adik ni saya cakap Ustaz pun tak boleh nampak. So what makes you think saya boleh? Okay. A lot has changed since the last video kau upload yang ada aku, which is selain daripada aku dah kahwin, I have had 2 reception. Aku juga dah kena COVID. Biasa pergi wedding you, I tak record. You know, the reason being adalah, pertama, dia ni suruh aku nyanyi. Ini je satu-satunya wedding
yang aku rasa aku stres tau. Sebab aku kena perform, macam lepas tu setan ni rojim, aku buat silap. Ya setan. Tapi okey, kelakar. Okey lah, at least dia kelakar lah, Dia kelakar lah. Dia bagi aku sedap lah nyanyi tu. Bagi aku macam So dekat situ beberapa orang bagi speech. Kita orang buat teater masa tu 2018. Kita orang buat teater nama Teater Polos. Penulis teater tu Neil Hanan. Kalau korang tahu lah Neil Hanan ni kan, dia macam ada angker-angker mistik-mistik sikit. Semua orang buat, dia orang semua tahu. Dia pergi bilik air. Lepas tu, let's just say something paranormal terjadi. Terus macam kecoh-kecoh. Macam alamak, Neil, something happened. Dan Neil masuk bilik latihan tu dengan badan yang lemah. Lepas tu dia just terduduk je dekat meja. And kita orang agak risau masa tu. Dan kita tak pasti nak buat apa. Seorang Zul Zamir tiba-tiba tampil ke hadapan. Masa ni dia orang mesti banyak bergaduh Obviously aku tak boleh buat apa lah, sebab aku tak pandai sangat agama. Semacam masa tu dulu. Dan Zul masa tu dia baca beberapa surah. And kita orang semua just senyap je, just tengok je apa yang berlaku. And masa aku tengok benda tu, aku macam dia orang ni bukan selalu gaduh ke? Tetapi pada masa yang sama it was very sweet. Dan saya rasa kejadian kat Shah Alam tu adalah bukti yang antara dia orang ni mungkin ada sesuatu. Bukan sesuatu angker kan. Speech yang paling best dan juga lawak adalah adik Hanan ya. Adik Hanan lawak ya setan. Aku gelak sambil menangis. Sebab kenapa dia lawak? Sebab dia tak tahu yang dia lawak. Tak sabar ni nak bagi speech. Tarik nafas, excited pula. Okay, so dia kan dekat Instagram pun dia blog saya tau. Sebab saya ada gaduh dengan dia. Lepas tu dia blog saya. Balik nanti unblock aku nanti. Aku rasa aku kena jumpa lah adik engkau. Tak payah weh, tak payah. Sebab masa I punya reception nikah, dia buat ucapan tak? Macam tu juga ucapan dia. Sama je. Tapi tadi yang member-member Zoom cakap semua Zoom ni macam garang kan? Tapi tak, abang sebaik. Kakak yang so kalau diorang dua orang berdating, saya kadang-kadang jadi terui. So memang kita akan gaduh lah, apalah. Abang Zul ni akan dah tak payah macam tu kan. Okay, thank you Abang Zul, I love you. Kakak, I love you juga. Dia siap cakap macam ni. Kakak saya ni keras, Abang Zul ni baik. Abang Zul, terima kasih lah, terima kakak saya. Macam tu dekat majlis nikah. I just have to say this, walaupun aku dah kahwin, tapi macam aku tak nak endorse marriage, that because I believe everyone has their own timeline. You want to get married or you don't want to get married, that's a very personal choice. Kan, suka hati That's a very personal choice. I'm not encouraging. Because selalu aku perasan orang dah kahwin suka galakkan orang kahwin. Aku tak. Aku macam that's your own personal choice. Kalau ada jodoh, kalau dah sampai masa, yes, silalah kahwin. Tapi kalau you rasa bersedia atau you tak nak, just for whatever reason lah, you rasa macam there's priorities lain kan benda semua, feel free, tak ada masalah. Okay lah, memang bila you ada pasangan, dia boleh melengkapkan you. Tapi you yourself, you boleh jadi a wholesome person. Aku tak nak endorse yang cakap bila kita kahwin ni baru kita jadi sempurna manusia sempurna. Tak, because I believe semua orang ada timeline dia. And kalau belum sedia, tunggu sampai bila bersedia. Macam tu lah. Faham. Ini adalah Hanan merupakan orang pertama. Dia tak kahwin lah. Tak. Itu best. Tak. Okay, first time aku jumpa orang macam kau. Single pun best. Okay, if I may, I'm not saying my marriage is tak best. Best juga, ada best je. Semua mula kahwin, I kinda miss my single life tau. Before this, you have full control of your life. Cuba tengok dekat perspektif orang single. You memang like full control of your life. Whatever mistake you want to do, whatever life lesson, learning curve yang kau nak ambil, you have control of your own timeline. Nasib baik yang cakap ni adalah orang yang sudah berkahwin dan bukan aku. Kalau tidak, aku akan nampak defensif. Aku macam, walaupun orang kata macam kahwin tu nikmat, bagi aku single pun nikmat. So dia ada nikmat dia yang berbeza-beza. Perkataan nikmat tu sound so wrong. Dia bukan nikmat. Ya, faham. Tu je. Jangan. Faham tak? Dia bukan nikmat. Tak,
Bagi aku tu tak nikmat, tu sakit. Apa ni? Tak adalah gurau je. Ni kat Puncak Jalil kan? Why? Kenapa? Dan kenapa kau ambil jalan yang jauh? Itulah. Mira, I nak tanya. Apa dia? Apa tu? Bukit Jalil. Mira, I nak tanya, rumah you kata kat Bangi ke salah orang sebenarnya? Korang tak tu. Aku risau je ni. Hantu kacau ke apa? Sebabnya kan Mira berubat kan. Selalu sangat, kerap sangat. Kalau ustaz nak datang, tak jadi datang. Macam tu. So ini adalah Mira. Kita akhirnya jumpa. Waalaikumsalam. So Mira akan bawa kita ke rumah dia. Tak, sebenarnya kita datang ni macam yelah sebab awak tengok Uncle Sister, peminat Uncle Sister semua kan. Anggap je ini macam macam nak cakap meet and greet lah tipu meet and greet. Anggap je macam meet and greet tentu. Saya saja berjumpa dengan orang yang tengok Uncle Sister. Boleh. Sambil ada perkongsian. Cerita dia macam ni. Mira ni start umur 10 tahun dah boleh nampak. Okay, and then family Mira memang kena gangguan pun. Sihir lah. Bila ada gangguan, of course lah pergi berubat. Bila pergi berubat, aku jadi macam kau. Dia ajar bukan-bukan kat aku ikut. Lepas tu macam belah mak aku, yang pasal saka tak boleh nak cerita sebab sensitif sikit. Lepas tu macam mak dia ada bunian. Tapi yang pelik tu, bunian tu tak pergi kat pakcik ke mak aku ke, tak. Dia pergi kat Mira. Tu belah mak. Dia Islam lah. Dulu kan kami pergi berubat. Yang style dia ni pula, dia nak ajar kita berubat. Mira boleh ubat orang. Waktu kecil lah. Lepas tu dia ada bagi gelang tau. Bila orang berubat tu pula pun sama juga. Dia guna kadam jugalah. Dia ajar guna gelang tu untuk ubat orang. Dewasa pula, dah 17-18 tahun macam tu, datang pula saka harimau. Sama juga nak mendampingi. Lepas tu hari tu baru-baru ni Mira kena COVID. Anak aku dengan lelaki aku tak, aku seorang je. Lepas tu masuklah kuarantin dalam bilik, tidur. Lepas tu bila tidur, terjaga pukul 3 pagi. Bangun-bangun ada atas katil lembaga warna merah gemuk. Dekat ujung katil macam ni lah. Aku nampak terus aku, woi! Dia menyiringai je. Macam tu kan, menyiringai. Baca ayat kursi hilang. Mira, kita orang ni family berubat dah banyak tempat tau. Ada yang betul, ada yang macam ni, ada yang macam tu. Lepas tu yang Mira ni, hijab ni boleh tertutup sebab Mira berubat dengan seorang ustaz kat area Bangi ni jugalah. Dia datang rumah lah, dia ajar. Dia kata macam benda ni kan saka tu duduk dalam badan, that's why boleh nampak. Satu kena pendinding diri. 2019 Mira kena depression. Bukan depression, anxiety sebab abah Mira meninggal. Solat buat, mengaji buat, tahajud buat, tapi tak elok-elok juga. So problem awak sebenarnya yang mental health ni, mental health issue campur dengan gangguan ni lah. According to her, berdepan dengan isu mental health, ada gangguan makhluk halus lah. Pengalaman dia ni nak kongsi kepada orang yang mungkin melalui benda yang sama. So ini adalah panduan kau ketika kau melalui benda ni. Kami hanya memberi pandangan sebagai diri sendiri lah. Sebagai apa yang kita orang rasa lah. Masa Hiz datang ke sini, Hiz sebenarnya lambat nak sampai rumah ni sejam. Sebab apa sesat? You kata macam kena kacau dengan hantu ke? Ataupun selalu macam ni. Kalau ustaz ke nak datang ke apa semua, selalu mesti ada masalah apa semua. Aku risau je ni. Hantu kacau ke apa? Hiz bukan tak percaya kepada benda-benda yang gaib ni, tetapi setengah benda tu memang salah manusia. Apa yang saya nak tekankan dekat penonton Uncle Sister, berkali-kali kita orang cakap dalam episod kita orang, utamakan sains sebelum tahyul. Bila manusia terlalu obses sangat dengan benda ni, dia akan memberi efek kepada kualiti hidup. Macam Hanan boleh nampak, tapi hakikatnya dia memastikan benda ini adalah sebahagian daripada hidupnya yang tidak mengganggu kualiti kehidupan. Actually, saya ramai kawan panggil datang rumah sebab baby dia nangis lah, suruh chat, bagi gambar lah, tanya macam boleh tak kau tengokkan ada dalam gambar ni kan. Macam sebab saya memang cakap terang, satu saya bukan bomoh, tapi bagi saya macam ni kita datang pun sebab kita nak buat konten dan kita anggap ni Bapak jujur. kita orang memang orang yang jujur kan. Kita tak nak invalidate apa Mira rasa. Sebab tu adalah pengalaman Mira. Adalah menjadi tanggungjawab juga kita kena cakap. It is very important untuk kita cakap macam this is your side of
story. Betul. Sebab kalau macam kami ada responsibility tu cakap, you kena seek professional punya help. Tak kira dari sudut mana pun. Kita orang tak obses dengan hantu, guys. Kau tengok muka aku, tengok muka Hanan, tengok pun tahu kita orang yang moden, ya. Tak mainlah colok ke kemenyan ke apa ke. Tak ada. Peluru lagi laju dari santau lah. Tiba ada sekali tu aku tengok ada orang send dekat aku parts of kita punya video where I talk about kalau ada kucing kat rumah, hantu tak ada. Benda tu di quote tau. Aku faham video kita akan dipotong menjadi fragment-fragment. Tapi kalau dalam satu video tu kita dah ada disclaimer, maksudnya kita dah being responsible. It's just so happen kat rumah aku bila ada kucing dia kurang hantu. Dia tak tahulah. Tak, aku rasa video ni orang akan salah faham tu dengan kita. Orang akan ingat macam kita ni very confrontational. Sebenarnya memang kita confrontational pun. Bila kau membuka ruang perbincangan, kau kena agree to disagree. Betul. Dia ada person mesti ada pendapat yang berlainan. Benda ni pahit lah kalau pendapat tu tak sama dengan kita. Tapi itulah kehidupan. Tapi macam saya cerita tadi, kawan saya suruh datang rumah dia tengok apa semua kan. So saya akan cakap dengan dia, apakah amalan yang kau buat sendiri? And then dia cakap macam, itulah kita orang nak mengaji tapi itulah malas ni, penyakit M ni. Kat situ kita orang kaji, itu problem dia. That's what we're trying to say tau. In every problem, sebenarnya you can minta tolong orang, but at the end of the day it's you. Sebab dia berkait rapat dengan cara pemikiran kita tau. Kita punya law of belief, law of attraction. Benda ni dia fit on our fear tau. Bila kita cakap, rumah ni berhantu lah, macam we are stronger than this. Memang ada a few cerita hantu dah ada kat rumah memang susah nak pergi sebab dia dah duduk kat situ lagi lama dari kita. But then again, harga rumah sekarang mahal. Kau mampu ke pindah sebab hantu ni? Faham tak? There's a lot of more important things kita kena fikir. Sebab bila kita ada benda ni sampai dia menjejaskan kualiti hidup kita, dia susah lah. Ramai orang ada misconception yang I'm obsessing over this thing tau. Maksudnya macam everything. Tapi like to be really honest with you, ni cerita baru lah. Aku tak sempat cerita tadi. Masa saya nak kahwin hari tu, one thing yang saya perasan, husband saya dah pick up saya punya ability ni tau. Zul dah psychic sikit tau sekarang. So aku perasan Zul lepas dia kahwin dengan aku, dia psychic tau. Dia start dah boleh detect tempat-tempat di mana yang aku nampak without me have to see. Sebelum kahwin? Sebelum kahwin tak. After dah kahwin, dah akad tu, aku perasan dia lebih psychic sekarang. Masa tu kita orang carikan Airbnb untuk mak bapak Zul duduk dekat Calam. Rumah tu adalah di kawasan rumah teres yang lama tau. Macam mana kau nak tahu rumah teres ni lama? Dia punya lantai kayu yang blok-blok. Pakai kayu pula. Dia masih pakai benda tu. And then tapi rumah ni banyak gila bilik. So masa masuk tu aku memang aku dah rasa tak sedap kan. Aku dah rasa tak sedap. Masa aku masuk rumah, aku nampak macam anjing jadian. Aku tahu tu bukan anjing, tu anjing jadian lah. Senang sebab dia lain macam lah. Senang nak panggil korang faham, anjing jadian lah. Dia muka anjing, badan manusia. And then bila dah kat situ kita orang check lah satu-satu bilik apa benda semua. Masa tu parent Zul belum sampai lagi. Dah keluar tu Zul tanya aku, ada benda lah rumah ni memang rasa lain lah. Takut ada budak-budak, nanti budak melalak apa semua. Lepas tu dia tanya I, patut tak I cari Airbnb lagi? Tapi aku punya rasional ni, aku cakap tak payah. Family you ramai, nanti dah ramai dia pergi lah. Kita jangan tunduk kepada dia. So what happened adalah betul. Sehari seterusnya aku datang, aku masih nampak penampakan macam lembaga putih, macam ada benda duduk dalam almari yang benda sebagainya. Tapi beza dia adalah sebab ada budak-budak buat bising dengan benda semua, dia mood tu dah berubah. You can actually change the perspective lah. Yang penting selesa, everyone settle down. Zul yang voice out benda tu, rumah tu something wrong kan. Dia macam tu tau. Tapi my point is, if I'm obsessing over the house haunted, family kita orang tak ada tempat nak duduk. To the audience, the point that we are going to say adalah macam how we shift pemikiran kita dalam benda-benda tadi in order to have control over these things. Sebab manusia ni kan sebaik-baik kejadian. Orang selalu rasa macam benda ni different dengan psikologi apabila berhadapan dengan kehidupan sebenar ataupun psikologi bila berhadapan dengan benda-benda mistik. It's the same. Kalau dalam kehidupan sebenar, kalau kamu dapat berita yang buruk, you can always shift your mindset menjadi pesimis
pesimism ataupun optimism. Ini aku harap orang boleh belajar something daripada kita orang. Sebab sekarang awak ada anak kan, in the future mana tahu anak awak membesar dia nampak kakak ke, nampak apa ke. Bila saya kena dulu, parent saya dia guna reverse psychology. Dia tak takutkan saya lagi. Dia always try to justify. Sampai nampak hantu tengah tahun pagi pun dia cakap tu orang jogging. Dia Mira, apa yang saya nampak ni macam dah macam-macam tau. Kalau saya ni dah pilih tak nak hidup, memang dah boleh lama. Apa benda ni? Benda ni tak boleh nak di-explain kan. Apa benda semua. Kejadian dia semua kan. Tapi saya choose to move forward lah. Sebab saya ada kehidupan sebenar saya nak lalui. Betul. Dan Haze pula, bila Haze buat macam Uncle Sister buat konten-konten yang macam ni apa semua, and people take things too seriously. Sebab there are more to our life. Kami ni content producer dan kebetulan ini adalah hidup saya. So gunalah daripada aku cerita pasal hidup orang lain.